Assalamualaikum, selamat sejahtera, tajahau dan manakah kepada semua geng bayang yang hadir menonton Shadows Channel pada hari ini. Seperti biasa, Shadows harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik pelaka. Alright geng bayang semua, seperti mana yang geng bayang semua boleh nampak, Shadows hari ini berpakaian kurta, bersongkok. Sebab selalunya Shadows akan pakai polo hitam dan juga bertopi. Kali ini berbeza sikit, sebab apa? Demi menyambut ketibaan bulan Ramadan yang mulia. So di sini Shadows ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucap kepada semua rakan-rakan ataupun saudara Shadows yang beragama Islam, selamat menyambut bulan puasa ataupun bulan Ramadan. Moga bulan ni semua geng bayang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala and segala urusan geng bayang semua dipermudahkan sama ada di dunia ataupun di akhirat kelak nanti. And Shadows pun nak bagi tahu yang untuk sebulan ni, di bulan Ramadan ni, konten-konten Shadows akan diperlambatkan sikit demi memberi laluan untuk geng bayang semua, termasuklah diri Shadow sendiri, melakukan tarawih dengan bacaan Quran semua. Kita lakukan ataupun kita buat benda-benda yang penting dulu, okey, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lepas tu barulah kita boleh layan cerita seram ke apa ke, terpulanglah kepada geng bayang semua. So geng bayang semua, pada hari ni seperti yang Shadows janjikan, yang Shadows akan berkongsikan kisah seram berkenaan tempat yang berlaku di Sarawak pula. Dulu Shadows pernah buat satu kisah berkenaan dekat Sabah, and ramai subscriber Shadows yang mana berasal dari Sarawak tanya Shadows, bila konten pasal Sarawak nak keluar kan, semua benda. So pada hari ini, pada malam ini, Shadows akan kongsikan 3 kisah seram yang terdapat di Sarawak. So kisah pada hari ini Shadows akan fokuskan kepada satu area ni tau, and tempat ni rupanya Shadows pun tak tahu. Bila Shadows dapat tahu, seram mat. So macam geng bayang semua tahu, dekat Johor kita ada Villa Nabila, tapi dekat Sarawak, especially dekat Kuching, ada satu villa yang bernama Villa Aidin. Shadows baca ataupun dengar pasal kisah ni, memang dahsyat mat. Villa ni memang menyeramkan. So kalau geng bayang semua nak tahu kisah apa yang bakal Shadows kongsikan pada hari ini, so tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan 3 kisah seram berkenaan Villa Aidin pada hari ini. Tapi sebelum tu, kita roll intro dulu. Piu. Alright geng bayang semua, so seperti mana yang Shadows katakan pada awal video ni tadi, 3 kisah pada hari ni yang Shadows bakal kongsikan berkenaan dengan Villa Aidin. So geng bayang semua, Villa Aidin ni terletak di Kuching, Sarawak, and villa tersebut terletak di atas satu bukit macam tu, and untuk pergi bukit tu kenalah masuk jalan ataupun laluan yang diberikan nama laluan Bukit Siul. Okay, tak silap Shadows lah. So Shadows tak berapa nak tahu sangat berkenaan dengan apa lorong-lorong ataupun macam mana gambaran dekat area situ, tapi berdasarkan apa yang Shadows boleh nampak daripada Google Maps, and also berdasarkan kisah yang dikongsikan berkenaan dengan Villa Aidin ni, Shadows akan cuba sedaya kemampuan Shadows untuk bagilah penjelasan yang lebih ataupun deskripsi yang lebih detail berkenaan dengan Villa Aidin ni. Okay, so kisah yang pertama ni berlaku kepada 4 sekawan, di mana diorang ni macam biasalah darah muda kan. Bila lepak tengah-tengah malam, akan ada satu momen di mana mereka ni tak tahu nak buat apa-apa. So diorang cubalah cari benda untuk lakukan. Nak lepak mamak, dah lepak mamak. Nak lepak sini, dah lepak situ. Dan semua benda lah, aktiviti dah dilakukan. So tak ada apa-apa lagi idea di dalam otak 4 sekawan ni untuk lakukan pada malam tu. And kalau nak balik rumah, macam boring lah pula kan. So pada ketika itu, jam menunjukkan pukul 1 pagi tau. And salah seorang 4 sekawan ni yang bernama Pijol memberi satu idea untuk pergi ataupun menyiasat satu tempat ni, di mana diorang ni sentiasa dengar berkenaan tempat yang menyeramkan, tapi tak pernah jejak langkah ataupun jejak kaki diorang ke tempat tu. So sambil Pijol bersama 3 rakannya lepak dekat satu kedai mamak ni, tiba-tiba Pijol bagi idea dekat 3 rakan dia, kata apa kata kita pergi melawat Villa Aidin. And pada awalnya 3 sekawan ni macam tak setuju dengan cadangan si Pijol ni tau, sebab yelah time tu dah pukul 1 pagi, takkan nak pergi tempat tu. And diorang ni semua dah memang orang tempatan dekat area Kuching tu, diorang tahulah selok-belok ataupun kisah-kisah yang menyeramkan tentang Villa Aidin ni. And setelah Pijol cuba memujuk diorang banyak kali, akhirnya 3 sekawan ni makan pujukan ataupun rayuan si Pijol ni. Diorang pun kata okey lah fine, since diorang pun tak tahu nak buat apa-apa dah, and nak balik pun boring semua bagai. Diorang kata okey fine, kita just pergi sana, just pergi sekejap kita lepak dalam kereta, lepas tu kita caw daripada kawasan situ.
Pijol dengan excitednya, apa lagi, terus naik kereta yang dipinjam oleh ayah dia, sebuah kereta Vira yang lama. And Shadows pun lupa bagi tahu yang insiden ni berlaku pada tahun 2008 macam tu kot. Tak silap Shadows lah. Si Pijol yang memandu kereta Vira pada ketika itu, diorang pun dengan excitednya pergilah ke Villa Aidil. So dari mana diorang lepak tadi ke Villa Aidil tak adalah lama mana, tak adalah jauh mana pun. So boleh dikatakan dalam 30 minit macam tu, diorang pun tibalah dekat satu lorong ni. Tak masuk lagi tau. Diorang tiba dekat satu lorong ni, kira entrance nak masuk ke Villa Aidil. So Pijol pada time tu macam tiba-tiba macam 50-50 lah, nak tak nak masuk tau. So yang rakan-rakan yang lain kata, tadi kau dah plan nak datang sini, kenapa sekarang kau macam nak tak nak masuk kan? Dan Pijol pun cakap, chill lah kejap, aku macam rasa tak sedar hati lah. And salah seorang rakan si Pijol ni yang bernama Ben pada ketika itu cakap, since kita dah ada kat sini, kita masuk je lah kan, apa nak risau sangat kan, kita berempat kan ada. And plus kita cakap kita just nak masuk, kita tengok lah kawasan ataupun keadaan rumah tu daripada luar, and lepas tu kita caw lah, kita bukan nak masuk ke dalam rumah. Kita tak seberani geng-geng paranormal yang masuk redah dalam rumah tu. Kita just nak duduk dalam kereta, kita just high beam rumah tu, tengok apa yang ada kat situ, and lepas tu kita caw lah. And diorang tak berharapkan untuk nampak hantu ke apa ke, memang tak ada. Diorang just nak rasakan vibe seram tu bila berada dekat tempat tu. So Pijol pun terus dapat semangat balik. Dia pun masuklah ke lorong yang menuju ke arah Villa Aidil. So lorong dia agak sempit sikit, and dikatakan tempat tu memang gelap gelita, tak nampak apa-apa, hanya ada lampu kereta si Pijol ni untuk menerangi jalan tau. So jalan ni macam Shadows kata tadi memang sempit. So si Pijol ni bawa lah kereta dengan perlahan-lahan, sebab jalan tu dah penuh dengan akar lah, dengan sampah lah, dengan macam-macam lagi lah. So diorang pun bawa sampailah tiba dekat satu tempat di mana Pijol berhentikan kereta dia, and dia tanya kepada rakan-rakan dia sama ada nak continue ke ataupun nak patah balik. And keadaan ataupun kawasan sekeliling tu memang menyeramkan. And rakan-rakan si Pijol ni bagi tahu, kita cawa macam tak sedap pula tiba-tiba ada dekat sini. Pijol pun setuju dengan apa yang diperkatakan oleh rakan-rakannya. Namun kawan si Pijol yang tadi tu, yang bernama Ben tu, dah nampak villa tu dari jarak jauh tu tau. So si Ben ni bagi tahu lah dekat si Pijol, kau nampak rumah tu kat depan tu je. Alah, kau naik sikit je lah, sikit-sikit, syarat dapat nampak lah kawasan bangunan tu dah cantik lah. So Pijol pun macam okey lah, fine lah, sis diorang dah ada kat dalam tu dah pun. So geraklah depan sikit, sampailah diorang ni macam jumpa satu tembok ke tembok simen macam tu lah, lebih kurang lah seperti mana deskripsi yang diberikan oleh pencerita ni. Dia kata macam tembok simen macam tu. And bila dah sampai sana, time tu lah Pijol high beam kan lampu keretanya, and time tu lah kelihatan rumah ataupun Villa Aidil pada ketika itu tau. And diorang berempat yang berada dalam kereta semua terasa teruja, and pada waktu yang sama diorang berempat pun rasa teramat takut tau. Bukan takut pasal apa, tapi suasana dekat area situ, especially malam, tak berlampu, diorang tak nampak kiri kanan diorang ada apa tau. Apa yang diorang hanya nampak adalah rumah ataupun villa yang berada dekat depan, sebabkan lampu kereta si Pijol ni. So lepas beberapa minit macam tu, lepas menghayati villa tu, terus Pijol kata, jom lah, better kita caw awal-awal daripada tempat ni sebelum ada benda-benda yang tak diingini berlaku. So diorang berempat ni nak keluar dari situ payah sikit tau. Diorang kena reverse keluar sebab jalan tu memang sempit tau. So apa yang si Pijol buat, dia pergi ke hadapan sikit berdekatan dengan rumah tu, dia try lah buat macam U-turn lah, lebih kurang macam tu lah. Dia try buat U-turn, and dia try lah nak reversekan kereta. Tapi bila dia nak reversekan kereta, dia tak nampak apa yang ada dekat belakang dia. Mengikut sisi cermin kereta si Pijol ni, keadaan belakang memang gelap. Walaupun ada lampu merah kereta dia, still tak cukup untuk menerangi kawasan, and dia tak tahu apa yang ada kat belakang. Sebab katanya dalam cerita tu, dekat satu kawasan dekat area tu ada gaung tau. Kalau member terlepas sikit, settlement. Tapi apa yang Pijol sedar juga, dekat time dia nak reverse tu, ada satu tembok simen tau, tembok batu yang tu lah. So si Pijol ni takut kalau dia time nak reverse tu terlanggar tembok tu, satu hal mat. So Pijol pun bagi tahulah 3 rakan dia untuk tengok dekat belakang supaya boleh berjaga-jaga lah, supaya si Pijol ni tak terlanggar tembok ke, tak termasuk gaung ke apa lah macam tu lah. So 2 orang yang tengah duduk kat belakang ni, diorang pun pandang sesama sendiri macam tak nak pandang belakang tau. And Pijol bercakap, mat, usahlah belakang, tengoklah, aku tak nampak apa yang dekat belakang tu. Hanya nak harapkan bunyi ti. Memang payah amat. So diorang pun
dalam keadaan ketakutan, diorang pun beranikan diri untuk pandang belakang dengan harapan. Diorang berharap sangat yang tak ada apa-apa yang muncul daripada boot area belakang kereta tu tau. So diorang pun pandang belakang and bagilah arahan kepada pijol berapa jauh lagi dia boleh reverse. So diorang pun bagi tahu reverse sampailah satu momen diorang berdua cakap berhenti. Sebab apa? Kereta si pijol dengan satu tembok ni dah dekat dah mat. Lagi sikit dia nak langgar. Pijol risau kalau kan dia terlanggar mat, satu hal pula kan. Kereta tu dah lah bapak dia kasih pinjam. So si pijol ni lepas dia dah cantik dah reverse tu, dia pun nak keluar lah. Tapi time ni lah berlaku masalah di mana seelok saja si pijol nak keluar, kereta dia seolah-olah tak boleh bergerak tau. Sebab apa? Time dia reverse tu, dia punya jalan dia macam ke bawah sikit macam tu tau. So bila dia nak naik ke atas, kereta tu macam tak boleh nak naik tau. Macam ada problem. And kereta yang si pijol guna ni adalah kereta manual. So dia cubalah banyak kali untuk naik. Sampai satu momen dia beritahu, korang bertiga keluar, tolong tolak kereta tu. And diorang bertiga macam fikir, mat, dah lah gelap mat, kau nak suruh kita orang keluar tolak kereta ke? So pijol cakap, dah nak buat macam mana? Kita tak boleh nak keluar, kita macam sangkut. So diorang bertiga pun nak tak nak keluar dari kereta and cubalah tolak kereta tu. And time tu lah bagi pijol adalah satu benda yang agak pelik. Sebab apa? Dia seorang sahaja yang berada dalam kereta and badan dia tak adalah besar mana pun. Memang consider dah ringan lah lepas 3 orang tu dah keluar daripada kereta. Namun kereta dia still tak boleh juga nak keluar daripada tempat tu tau. Diorang try lah push banyak kali, still sangkut juga. Sampai satu moment bila si pijol ni nak keluar dari situ tapi miss and kereta tu terreverse ke belakang. Lampu kereta belakang terlanggar, tembok pecah man. So pijol lah tahu dah, time tu dia dah tak fikir dah seram hantu ke apa. Dia fikir seram wajah ayah dia yang dia bakal kena maki sebab pecahkan lampu kereta belakang tu lah. So lepas tu pijol keluar kata dia tak boleh nak alihkan kereta. Dan Ben bercakap macam ni lah, pijol kau tolak, aku yang try bawa kereta tu keluar tau. So diorang pun swap lah pijol dengan si Ben ni. So pijol pun try lah tolak kereta tu sehabis ataupun sekuat yang boleh tau. Tolak. Dan tiba-tiba ada satu momen ni tak dengar macam bunyi enjin ditekan tau. And pijol pun jam lah. Si Ben ni buat apa? And si pijol ni pun jerit lah, Ben, kau tak tekan minyak ke apa? Kita orang penat tolak kereta ni dari belakang. And si Ben cakap, kejap, kaki aku sakit lah. Aku penat lah, asyik tekan clutch ni. Aku tunggu jap. And pijol macam, apa Mat? Agak-agak amat. Tapi pada waktu yang sama, pijol berfikir tak ramai orang yang pandai guna manual tu. Sebab itulah kemungkinan besar penat lah. And lepas beberapa minit macam tu, mereka berjaya keluarkan kereta daripada tempat tu. And lepas tu diorang pun beredar daripada kawasan tersebut. So sebelum diorang semua pulang ke rumah masing-masing, diorang cakap diorang pergi lepak kat satu kedai minum dulu. Sebab apa? Takut kalau ada apa-apa ikut nanti dah satu hal mat. So diorang pergilah lepak dekat satu kedai minum. And sepanjang perjalanan tu, si pijol perasan yang Ben ni duduk dekat belakang senyap, tak cakap apa-apa tau. So bila sampai dekat kedai makan tu, barulah si pijol tanya kepada Ben, Ben, tadi sepanjang all the way daripada Villa Aidit tu sampai ke sini, apa hal kau senyap tak cakap apa-apa Ada something wrong ke? And time tu lah baru Ben buka cerita kenapa dia tak tekan pedal minyak tu tau. Time apabila si Ben ni berada di hadapan untuk bawa kereta tu keluar daripada kawasan Villa Aidit tu, apa yang Ben nampak adalah di hadapan kereta tu ada satu pocong yang berdiri directly depan kereta si pijol ni. So si Ben bila dia nampak kelibat tu berdiri depan kereta tu, si Ben ni macam terkakuk and dia tak boleh buat apa-apa. And dia pun takut juga pada waktu yang sama tau. And sebab tu Ben tak tekan pedal minyak tu. Sebab time tu Ben berada dalam keadaan yang teramat takut tau. Tapi si Ben ni consider berani juga lah. Dia still gagahkan diri untuk keluarkan kereta. Sebab apa? Pocong tu tak bergerak langsung tau. And si Ben tahu lah kalau diorang tak keluar dari situ juga, naya mat, masing-masing akan kena gangguan-gangguan yang tak diingini tau. So si Ben pun push kan, and seeloknya kereta tu nak bergerak, and bila si Ben pandang ke hadapan, pocong tu dah tak ada tau. And apabila Ben ceritakan benda ni dekat pijol dan 2 rakannya lagi, semua tergamam pada ketika itu. And benda paling epic that hanya Ben sahaja yang nampak kelibat pocong menahan kereta diorang daripada keluar daripada Villa Aidit.
So kisah yang seterusnya berlaku kepada Razi dan juga 3 rakan dia yang lain sama juga macam kisah yang pertama. 4 orang terlibat, tak tahu kenapa 4 orang yang suka naik dekat tempat tu. So Razi ni berasal daripada Semenanjung, berkawan dengan 2 sahabat yang berasal daripada Kuching, Sarawak. And salah seorang daripada kawan si Razi ni boleh dikatakan merupakan girlfriend dia lah. So seorang bernama Gary dan seorang lagi bernama Joanne. So si Razi ni decide untuk pergi ke Kuching untuk jumpa dengan rakan-rakannya yang ada dekat situ. And pada waktu yang sama, si Razi ni tak tahu apa yang membuat dia rasa ingin tahu, sebab si Razi ni selalu dengarkan kisah berkenaan dengan Villa Aidip. And Razi ni dia suka benda-benda yang paranormal ni tau. Dia pernah lah pergi dekat area-area ataupun rumah-rumah yang terbiar ni, and kebanyakan daripada pengalaman dia tak adalah mengalami benda-benda yang menyeramkan. So far memanglah vibe-vibe dekat area tu seram, tapi dia tak pernah nampak, tak pernah ada pengalaman-pengalaman diganggu time pergi dekat tempat-tempat terbiar ni. So bila Razi dengar pasal Villa Aidip ni, so dia macam teruja lah, macam nak tahulah, dia nak tengok dengan mata dia sendiri villa tersebut tau. So bila sampai dekat Kuching, dia macam biasalah lepak dengan rakan-rakan dia, everything all. And apabila dia bagi tahu niat dia untuk pergi ke Villa Aidip, yang 2 orang rakan si Razi ni tak bangkang tak apa tau. Diorang terus, jom kita redah tempat tu. Tapi Gary bagi tahu si Razi yang dia nak bawa sepupu dia untuk teman sekali, sebab katanya sepupu dia dah pernah pergi dekat tempat tu. So okay, fine lah, si Razi tak ada isu ke apa, the more the merrier. Kira lebih ramai lagi bagus lah. Pada malam tu, lepas diorang dah chill semua, si Razi decide untuk pergi ke tempat tu pada pukul 11 malam tau. And Gary time tu dia bawa kereta dia lebih dahsyat daripada kisah yang sebelum ni lah. Kisah sebelum ni kereta Wira kan, and Gary bawa kereta 4x4, kira 4-wheel drive lah, untuk pergi ke kawasan situ. And seperti mana yang Shadows bagi tahu tadi, jalan untuk masuk ke area villa tu memang sempit, and kereta Gary ni besar gedabak. Tapi tak kisahlah, kereta Gary ni dah siap equip dengan spotlight semua bagai, so memang boleh menerangi satu kawasan tu tau. And apabila diorang dah sampai dekat tempat tu, and ada satu momen tiba-tiba si Gary decide, apa kata kita turun kereta dulu and kita jalan lah pergi ke villa tu tau. So pada awalnya si Razi macam apa pasal tak guna kereta terus sampai ke villa, kenapa berhenti separuh jalan? And si Gary cakap, Mat, kau tak nampak ke depan tu berhutan semua bagai? And aku dah tak nampak jalan betul-betul kan, nanti naya masuk gaung ke apa, satu hal, Mat. So si Razi pun setujulah, and Razi bersama dengan Joanne, manakala Gary bersama dengan sepupunya. So diorang try lah berjalan sampai satu momen tiba-tiba Gary bagi tahu untuk stop, tak nak continue lagi, and suruh patah balik. And si Razi cakap, alah takkan nak balik, belum sampai lagi tempat dah nak caw dah. And Gary cakap, tak, bukan nak balik, kita pergi kat kereta balik and kita redah lah, aku lupa aku guna 4x4, so tak ada hal lah nak redah apa-apa benda pun. So diorang pun patah balik, masuk kereta and redah lah segala hutan semak semua bagai lah. And apabila diorang sampai dekat tempat tu, diorang tak tunggu lama lah, terus masing-masing keluar daripada kereta, hanya tinggalkan lampu cahaya kereta si Razi ni untuk menerangi kawasan lah. And apabila Razi turun daripada kereta si Gary ni and nampak keadaan villa tu, member macam kagum, pada waktu yang sama rasa vibe yang menyeramkan, sebab villa tu memang dah terbiar lama. And lepas tu dengan akar pokok lah, dengan pokok masuk dalam rumah lah, rumput lah semua bagai, dah kira macam dah cover rumah tu tau. And memang dia punya vibe seram gila lah. And diorang berempat ni decide, daripada kita duduk dekat luar saja, apa kata kita masuk ke dalam. Tapi kita berpecah lah, 2 naik ke tingkat atas, manakala 2 lagi dekat tingkat bawah. Apa, Mat? Tempat-tempat macam ni jangan berpecah, Mat. Adakah kita tak belajar daripada kartun Scooby-Doo yang kalau kau berpecah memang kau cari pasal lah? So diorang pun decide untuk berpecah. And lampu tak ada lah nak kata terang mana pun dekat situ. Bila kau masuk dalam rumah tu, confirm gelapnya. So end up diorang terpaksa lah guna lampu suluh daripada handphone diorang untuk bagi nampak lah mana diorang pergi, apa yang diorang pijak. Sebab diorang kena ingat, rumah tu dah rumah lama. And diorang tak tahu kalau rumah tu masih, kira lantai-lantai tu masih steady ke tak kat tingkat atas tu. Kan tersalah pijak, jatuh, roboh, mati ke apa, dah end up jadi kes polis. Dah satu hal lah. So Razi bersama dengan Gary naiklah ke tingkat atas, manakala Joanne dan juga sepupu si Gary ni decide untuk ronda di bawah. And apabila si Razi dan juga Gary ni sampai dekat satu bilik ni, and bilik ni boleh dikatakan bila dia masuk,
si Razi nampak ada satu pokok yang besar daripada luar tu, and disebabkan pokok tu terlalu besar, ranting-ranting dia ataupun dahan-dahan dia dah sampai level masuk ke dalam rumah tau. And si Razi terus berhenti di depan pintu untuk masuk ke dalam bilik tu. Sebab apa? Katanya Razi ternampak sesuatu. Tapi time tu dia tak bagi tahu Gary apa-apa. Dia hanya bagi tahu Gary untuk keluar balik dan kita pergi tempat lain. Gary pada ketika itu tak tahu apa yang dah berlaku tau. Gary macam jam lah, member tiba-tiba suruh keluar ataupun patah balik, and diorang pun keluar daripada bilik tu, and si Razi ni decide untuk pergi ke kawasan balcony. And apabila dia nak pergi ke kawasan balcony, nasib baik si Razi suluh lampu dia dekat lantai. Sebab kalau member tak nampak, sesilap member nak pergi kat balcony tu, member terus jatuh ke bawah tau. Sebab balcony tu dia ada, kira macam tembok balcony tu still ada lagi, tapi lantai dah tak ada tau. Memang kalau kau tak nampak, kau pijak, kau jatuh man. So Razi berasa nasib baik lah pada time tu tau. And time tu lah Razi bersama dengan Gary, kedengaran Joanne dan juga sepupu si Gary ni panggil mereka berdua untuk caw daripada tempat tu tau. And Razi dengan Gary bergegas turun ke tingkat bawah, and bila diorang keluar daripada kawasan villa tu, si Gary dan juga si Razi ni tanyalah kepada si Joanne dan juga sepupu si Gary ni apa yang dah berlaku, kenapa suruh caw kan. Dan si sepupu si Gary ni cakap dia tak nak cakap apa-apa, kita keluar daripada sini, nanti bila kita sampai dekat kedai makan ke kedai mamak ke apa, aku bagi tahu apa yang dah berlaku. So diorang pun keluarlah daripada tempat tu, drive lah ke tempat makan yang berdekatan dekat area situ. And time tu lah masing-masing buka cerita. Bukan hanya Razi seorang, malah Gary and sepupu dia dan juga Joanne, semua daripada diorang ni nampak sesuatu dekat Villa Aidil. So apa yang si Razi nampak pada awalnya, time yang diorang masuk ke dalam bilik tu, apabila Gary dah masuk ke dalam bilik tu and si Razi ni berada di belakang Gary, bila Razi nak masuk, elok dia nak pijak kaki dia ke dalam bilik tu, yang pokok besar yang Shadows katakan tadi tu, si Razi nampak ada satu makhluk duduk bercangkung dekat dahan pokok tu sambil memahati mereka berdua tau. And apabila Razi nampak makhluk tu, Razi time tu dia pandang bawah dah. And pada waktu itu jugalah si Razi panggil untuk si Gary keluar daripada tempat tu tau. And si Gary pula buka cerita yang time diorang on the way nak pergi ke arah balcony tu, di sisi pandangan mata si Gary ni, Gary nampak seolah-olah dia nampak ada makhluk yang berdiri dekat satu kawasan dinding ni, pun sama juga memerhatikan mereka berdua. Namun Gary mengindahkan benda tu, dia tak nak ambil tahu pun, dia just continue follow si Razi ni sampai ke balcony tau. And pada ketika itulah time yang diorang dengar si Joanne dan juga sepupu si Gary ni panggil, and diorang pun bergegas turun. And si Joanne pun cerita ada benda yang lagi menyeramkan berlaku tau. Apabila si Joanne dengan sepupu si Gary ni berjalan dekat kawasan luar rumah tu, dia ada satu tingkap tau. And apa yang si Joanne nampak bila orang lalu dekat situ, so jarak antara Joanne dengan tingkap tu boleh dikatakan tak adalah jauh, tapi ada dalam 5 ke 10 meter macam tu lah. And apabila si Joanne nampak tingkap tu, Joanne nampak seperti ada kepala yang keluar daripada tingkap tu. Dia macam nampak jelas tak jelas macam tu lah. Sebab nampak macam ada bayangan macam tu. So apabila Joanne nampak, Joanne pada awalnya fikir kemungkinan besar Gary ataupun Razi. And makin lama si Joanne pandang kat tingkap tu, makin jelas wajah ataupun rupa makhluk yang sedang memerhatikan Joanne dan juga sepupu si Gary ni daripada arah tingkap tu tau. And apabila si Joanne pandang yang lama, barulah si Joanne nampak yang kepala tu seolah-olah ada rambut yang panjang kerinting macam tu, and sambil tu tersenyum memandang si Joanne. Joanne terus alihkan pandangan dia, and sepupu si Gary pun bagi tahu si Joanne, kau nampak dia ada dekat situ And Joanne terus terkejut lah. And pada waktu yang sama, si sepupu si Gary ni kata yang dia nampak dekat belakang bahagian rumah tu, time si Joanne dan sepupu si Gary ni tengah jalan tu, dia nampak seperti ada makhluk yang kerdil sedang macam bakar sampah macam tu tau. So memang pelik lah buat sepupu si Gary ni, siapa pula yang bakar sampah tu. And apabila sepupu si Gary tanyakan kepada si Joanne sama ada dia nampak ke tak makhluk kerdil tu, si Joanne tak nampak. Dia tak nampak ada apa-apa pembakaran sampah ke apa tau. Tapi sepupu si Gary ni memang nampak ada makhluk yang membakar sampah dekat situ tau. And pada waktu itu jugalah
sepupu si Gary dan juga si Joanne ni berlari ke arah pintu masuk utama rumah tu and memanggil Gary dan juga si Razi ni untuk turun tau. So lepas diorang masing-masing dah cerita pengalaman ataupun apa yang diorang nampak, masing-masing memang seram sejuk lah. Tak sangka apa yang telah berlaku dekat area situ. Yang Razi ingat yang dia seorang sahaja yang nampak. Rupa-rupanya 3 orang lagi pun nampak benda yang menyeramkan. So selepas diorang semua dah settle, lepak, minum, dah tenangkan diri semua, diorang pun pulanglah ke rumah masing-masing, manakala si Razi ni pulang ke hotel. So pada keesokan paginya dalam pukul 9 pagi jam tu, si Razi mendapat panggilan daripada Gary, di mana Gary bagi tahu si Razi yang diorang nak pergi balik semula ke Villa Aidit. Sebab apa? Sepupu si Gary ni mengalami gangguan pada waktu malam tu tau. Tak tahu kenapa si sepupu si Gary ni asyik ternampak makhluk kerdil dan juga api yang dibakar tu dalam mimpi dia tau. And makhluk kerdil tu asyik mengganggu si sepupu si Gary ni sampai sepupu si Gary ni tak boleh tidur tau. So sepupu Gary ni decide untuk pergi balik dekat Villa Aidit bersama mereka bertiga, kira macam minta maaf lah dengan penunggu-penunggu yang ada dekat sana sekiranya kehadiran mereka berempat ni mengganggu ketenteraman makhluk-makhluk yang ada dekat situ tau. And Razi pun fikir bagus juga pergi time siang, bolehlah nampak tempat tu dengan lebih cerah lah. Tapi apabila diorang sampai dekat sana, walaupun cuaca tengah clear, cerah sekali mana pun, kawasan area situ memang malam and nampak memang menyeramkan walaupun pada waktu siang. So game bayang semua bayangkan, pada waktu siang pun dah seram macam tu, malam apa cerita mat? Dah lah kawasan tu memang gelap gila. So apabila orang sampai kat situ, sepupu si Gary ni pun startlah pergi macam minta maaf dengan penunggu-penunggu yang ada dekat sana sebab sekiranya dengan kehadiran diorang telah mengganggu penunggu-penunggu yang ada dekat situ. Razi pada time tu dia berasa skeptik sikit lah sebab yalah bagi Razi seorang yang beragama Islam, dia tak percaya dengan pergi dekat tempat-tempat penunggu lepas tu minta maaf dengan penunggu semua benda tu. Tapi yalah si Gary dan juga sepupu dia ada kepercayaan diorang sendiri, so si Razi ni hanya menghormati rakan-rakan dia je lah. So lepas dah selesai semua benda tu, diorang pun caw lah daripada tempat tu, and Alhamdulillah tak ada apa-apa lagi gangguan yang berlaku kepada Razi. And lepas insiden tu, Razi dah menekat dah lah tu, and dia dah terkena dekat Villa Aidit tu, and dia tak nak lagi benda yang sama berulang balik sekiranya dia pergilah melewati tempat-tempat yang terbiar macam ni dekat semenanjung ke apa. Kang nanti nanya apa member tak nak pisang berbuah kali kedua ke pisang berbuah 2 kali. Lebih kurang macam tu lah dia punya pepatah dia. Alright, so itulah kisah ataupun pengalaman si Razi ni semasa pergi ke Villa Aidit. Alright geng bayang yang dikasihi sekalian, lama. So kisah yang terakhir buat malam ini merupakan satu kisah yang bagi Shadows meremang dan menyeramkan. Sebab kisah ni terjadi kepada 2 sahabat, seorang bernama Peter dan seorang lagi bernama Henry, dan mereka ni penduduk asal dekat area Kuching, Sarawak lah. So kisah ni bermula di mana Peter bersama si Henry ni tengah on the way pulang somewhere, rumah dia dekat area Kuching lah. And dalam perjalanan pulang, diorang melalui kawasan Villa Aidit tau. So sebelum beberapa minit nak sampai kawasan situ, Henry bagi tahu Peter yang sedang memandu kereta pada ketika itu, cakap yang diorang nak sampai dekat villa yang boleh dikatakan villa berhantu tau. So si Henry pun bagi tahu Peter, apa kata kita berhenti, kita singgah lah, kita tengok-tengok kawasan tu tau. Peter pada waktu itu berasa pelik lah. Henry, apa hal pula kita nak pergi tempat tu? Jangan buat hal lah. Tempat tu dah lah banyak cerita, banyak benda-benda yang aneh dan pelik yang berlaku dekat tempat tu. So Henry cakap, alah tak ada apa-apa, sekarang baru pukul 9 malam, tak ada apa-apa isu lah, kita just pergi site visit. Tiba mat site visit dekat area-area macam tu. So Peter still tak setuju dengan idea si Henry ni, and plus pada ketika itu Peter yang tengah drive kan. So memang Peter cakap, tak ada, aku yang tengah drive sekarang, so no way, kita nak balik, tak payah nak singgah villa tu semua. So si Henry ni tak berjaya nak pujuk si Peter untuk pergi melawat villa berhantu tu tau. Tapi Henry ada satu benda yang dia bakal buat, yang end up diorang berdua bakal masuk ke Villa Aidit. Dan apabila diorang sampai dekat satu lorong ni di mana ia membawa ke Villa Aidit tu, tiba-tiba si Henry berhenti, aku nampak something lah. Peter pun emergency brake kereta,
and terus tarik handbrake and pandang pada si Henry. Apa hal Mat? And si Henry entah kenapa tiba-tiba member buka pintu and terus lari menuju ke lorong yang menghala ke arah Villa Aidit. So Peter pun tergamam, jam, tak tahu apa yang berlaku. Si Peter pun turun daripada kereta and kejarlah si Henry ni. Apa masalah betul, Henry ni buat kerja gila Mat. And sambil si Peter lari masuk ke kawasan tu, Peter menjerit lah, Henry, apa kau buat ni? Kenapa kau lari? And Henry cakap, akhirnya aku dapat juga bawa kau ke sini. Kalau tak, so sambil diorang bersimbang tu, diorang tengah berlari tau. And dah lah kawasan gelap, tak nampak apa-apa. Yang si Peter nampak si Henry ni ada cahaya handphone dia, and Peter pun terpaksa keluarkan handphone dia untuk tengok jalan. Kalau tak, member entah lari masuk hutan mana. Satu hal pula, walaupun hutan kat area situ tak adalah besar mana, kecil je, tapi still salah langkah boleh membawa padah, hamboi. So lari-lari tak sampai beberapa minit kemudian, diorang pun tibalah dekat kawasan Villa Aidit. And time tu nampaklah si Henry ni sedang berdiri dekat situ sambil memerhatikan villa tersebut tau. And Peter time tu baru sampai dengan termegah-megah kejar si Henry ni. And si Peter ni pun tumbuklah si bahu si Henry ni, tanya, kau apa masalah kau? Kenapa kau tiba-tiba berhenti? And aku sia-sia tinggal kereta aku dekat bawah tu sekarang, and sekarang kita berada dekat rumah ni. Kan aku cakap aku tak nak ada dekat sini. And Henry pula pandang si Peter ni dengan senyuman yang sini, cakap, akhirnya aku dapat juga bawa kau ke sini. Aku just nak tengok je rumah ni. Kita sekarang dah ada kat sini. Kita boleh caw lah. Peter cakap, wah kau semudah itu kau perdayakan aku kan. Mat, kalau ada apa-apa jadi, satu hal Mat, dia kena kacau hantu satu hal. Tapi kalau kata kau kena injured ke, kau terjatuh cedera, pecah kepala ke, dah naya jadi kes polis, aku yang dipertanggungjawabkan. Janganlah buat benda-benda macam ni. So Henry pun cakap, tak, sekarang kita dah ada kat sini kan. Kita semua okey, tak ada isu, tak ada masalah. So, just enjoy the view, my brother, kata si Henry ni kepada Peter. Peter pada time tu memang marah gila lah dengan si Henry ni kan. Namun apakan daya, betul jugalah apa si Henry cakap, dah ada kat situ, semua okey. So si Peter pun tak nak tengok lah kawasan rumah tu. And Peter ni terasa kagum dengan villa tu. And tengah si Peter duk menghayati villa tersebut, and bila Peter pandang ke belah kanan dia untuk bersembang ataupun bercakap dengan si Henry, Henry dah tak kelihatan tau. Peter time tu panik lah and start lah menjerit-jerit, Henry, mana kau Henry? Henry. Namun tiada sahutan daripada Henry tau. Seolah-olah Peter hanya berada dekat situ berseorangan tau. So Peter pada ketika itu dah start panik lah, and dia fikir untuk patah balik ke kereta. Tapi masalah, kalau dia patah balik kat kereta, Henry seorang-seorang dekat villa tu tau. So si Peter ni beranikan diri dia sikit untuk pergi ke area pintu utama villa tu, and duk memanggil lah si Henry ni, duk menjerit-jerit semua. And seperti biasa kita semua tahu, kalau dekat area macam tu, area terpencil, area yang tak ada orang, kalau duk menjerit-jerit, something is about to happen lah. Which ada benda yang menyeramkan berlaku kepada si Peter. Peter ni dia tak masuk dalam rumah tu. Dia elakkan diri untuk masuk. Dia hanya berada di luar perkarangan rumah tu and duk memanggil si Henry. Dia berpusing sana, berpusing sini, duk mencari mana si Henry ni pergi tu. And lepas dalam beberapa minit macam tu, bila Peter duk panggil si Henry, Peter terdengar seolah-olah nama dia dipanggil tau. So sambil si Peter duk panggil Henry, and time tu lah kedengaran suara yang halus memanggil nama Peter. So time tu bulu roma si Peter ni meremang lah. Sebab apa? Bila kau dengar suara bisikan macam tu kan, member tengah panik lah kan. And Peter cakap, Henry, jangan main-main Henry. Weh, jomlah caw dari tempat ni, tak manis siap. Namun keadaan sekeliling masih sunyi, masih senyap. Tak ada sahutan melainkan suara halus yang dia dengar tadi memanggil namanya. And lepas beberapa ketika itu, di dalam suasana gelap, di sisi pandangan si Peter ni, dia nampak dekat sebelah area bangunan tu ada satu pintu ataupun tak apalah, tapi ada laluan untuk masuk ke dalam rumah tu. Peter nampak seperti ada orang yang berdiri dekat dalam tu tau. Terus pandangan kepala Peter menghala dekat arah tu, and time tu lampu handphone dia suluh ke depan. Member pandang kanan, lampu suluh dia ke depan. Mat, alih sekali lah cerita dia kan. Tapi tak tahu kenapa bila si Peter ni pandang ke belah kanan, Peter ni macam seolah tergamam ke apa, dia pandang bayangan yang berada di dalam rumah tu tau. Dia asyik pandang non-stop, and Peter pun panggil lah nama si Henry. Henry, kau ke tu Henry? And time tu lah dengar sahutan daripada dalam rumah tu. Apa yang disangkakan oleh si Peter ni yang dalam rumah tu adalah Henry. Henry pun menjawab, Peter, engkau ke tu Peter?
And time tu si Peter ni macam, akulah ni, aku Peter, aku kat luar ni, keluar lah. Namun Henry tak buat apa-apa kat dalam tu. Dia just berdiri dekat situ. And Peter time tu dah naik radang dah. And si Peter ni pun tanpa berfikir panjang terus alih lampu suluh dia ke arah laluan rumah nak masuk rumah tu. And apabila lampu suluh dia menerangi kawasan tu, and barulah Peter nampak susuk tubuh yang berada dekat dalam rumah tu bukan Henry, tapi adalah satu makhluk yang berbadan besar, berambut panjang, mempunyai wajah yang amat menggerunkan tau, dan juga mempunyai senyuman yang orang boleh tahulah, kalau kau pandang senyuman-senyuman yang pelik ni, kau akan rasa seram semacam lah cerita dia kan. So apabila si Peter nampak makhluk tu berada dekat situ, makhluk tu hanya pandang pada si Peter and siap cakap, engkau cari kawan kau ke? Kawan kau tu dekat belakang. Peter tak tahu apa berlaku lepas tu sebab member terus pengsan mat. Apabila dia bangun keesokan harinya, Peter mendapati diri dia berada di rumah si Henry tau. And apabila Peter bangun, Peter mencarilah mana si Henry, apa yang dah berlaku, macam mana dia boleh berada kat situ, semua benda tu. And time tu lah Henry baru nak pergi jumpa si Peter. And time tu lah Henry bagi tahu apa sebenarnya yang berlaku. And semasa Peter tengah teruja tengok rumah tu, Henry sebenarnya dia cepat-cepat pergi dekat kawasan hutan tu sebab dia nak buang air. And apabila si Henry ni keluar daripada kawasan hutan, Henry tak nampak Peter berada dekat mana tu. Henry ni pun panggil si Peter, namun tiada sahutan, seolah-olah dua sahabat ni mata diorang dah ditutup tau. Kira diorang tak nampak sesama sendiri tau. Sama ada seorang dah pergi alam lain ke apa, tak tahulah. Tapi suara bisikan yang pada awalnya yang Peter dengar, itu sebenarnya adalah suara si Henry cuba memanggil Peter, tapi Peter tak nampak tau. So sepanjang dalam situasi tu, Henry sebenarnya boleh consider berada di alam nyata lah, lebih kurang macam tu lah. So Henry ni memang tak nampak Peter, tapi apabila si Henry ni berada dekat kawasan belakang rumah, time tu lah Henry terdengar suara jeritan Peter. And terus Henry bergegas ke halaman utama and jumpa si Peter dalam keadaan pingsan. And si Henry ni pun bawa lah si Peter ni pulang ke rumah dia. So Peter dan Henry pun decide untuk pergi balik semula kepada villa tu pada keesokan harinya pada waktu pagi, bertemankan satu Sami. Sebab apa? Dikatakan yang time diorang pergi dekat situ, diorang somehow dah mengganggu penunggu yang ada dekat situ tau. And adalah beberapa upacara yang telah dilakukan, consider ibarat macam meminta maaf dengan penunggu-penunggu yang ada dekat rumah tu, disebabkan Peter dan juga si Henry ni mengganggu ketenteraman penunggu dekat situ tau. So consider lepas insiden tu, Henry dah consider dia dah belajar dengan apa benda yang dia dah lakukan. Member dah tahu dah benda-benda macam ni jangan duk mencabar mat. Kau dah kena sekali, dah satu hal lah. Nasib baik Peter sempat keluar dari dalam tu. Kalau tak keluar, settle mat. And Peter pula consider dia dahsyat juga lah, berani juga lah. Member still waras lah. Sebab apa? Ada juga orang yang katakan, bila kau dah nampak benda-benda macam ni, kadang-kadang kau boleh hilang waras tau. Kau boleh jadi macam tak betul sikit tau. Sebab yelah, benda ni kadang-kadang kita tak pernah nampak, kita tak pernah tengok. So ia boleh mengganggu sikit lah akal fikiran kita tau. So itulah pengalaman yang dialami oleh Peter dan Henry, dan juga 3 kisah yang telah Shadows kongsikan berkenaan dengan Villa Aidit. So mengikut sejarah ataupun kisah-kisah berkenaan dengan rumah tu, ia diselubungi dengan misteri tau. Ada yang kata rumah ni tak tahu siapa tuan dia, ada yang kata pula rumah ni pernah dimiliki oleh governor ke ataupun menteri lah, something like that lah. Ataupun kes ada satu perempuan mati, sama ada bunuh diri ke ataupun dibunuh dekat area situ. And disebabkan terlalu banyak misteri sebelum tempat tu jadi berhantu pun, dah macam-macam misteri dah. And lepas villa tu dah ditinggalkan, and macam-macam lagi lah benda-benda yang pelik yang berlaku dekat area situ. And berdasarkan rakan-rakan Shadows yang berada dekat Sarawak, memang diorang bagi tahu Villa Aidit ni adalah satu tempat yang memang keras lah tempat tu. And kalau boleh try janganlah nak pergi tempat tu bersorangan, ataupun kalau korang nak pergi pun berjaga-jagalah, make sure ilmu cukup di dada, janganlah pergi cari hal dekat situ kan. Tak ada masalah, jangan cari masalah. Senang cerita macam tu lah cerita dia. So sebelum Shadows habiskan video pada hari ini, Shadows nak kongsikan beberapa gambar berkenaan dengan Villa Aidit ni. Geng Bayang semua boleh tengok lah, inilah rupa Villa Aidit. And Geng Bayang semua boleh tengok lah kondisi villa tersebut and lokasi villa tersebut tau. So cuba bayangkan 3 kisah yang Shadows kongsikan tadi,
tempat dia time waktu malam, gelap dia macam mana, atas bukit and dengan rumah usang macam tu, memang feel dia lain macam lah. So begitulah 3 kisah yang Shadows kongsikan pada hari ini, and Shadows harap game bayang semua terhibur dengan perkongsian yang telah Shadows kongsikan berkenaan Villa ID. So seperti biasa, sekiranya game bayang semua terhibur dengan kisah pada hari ini, korang boleh tekan butang like, share dan juga subscribe ke Shadows channel sebagai tanda sokongan korang kepada Shadows. And juga Shadows sekali lagi ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Take care guys. Selamat puasa. Jangan lupa sahur kejap lagi. Alright. Bye bye. Pew.